Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita alhamdulillah hari ini dalam apa ni? Uh, Latihan kita bincang buat perbincangan kelas tambahan sikitlah pasal apa bab 2 tingkatan 4 Admin fungsi kuadratik ni. Kalau kamu tengok yang ni saya ambil daripada buku tarikh banyak benda kat sini kan. Formula-formula yang penting. Yang ini sebenarnya kita boleh kalau boleh tampallah kat dinding. Kalau boleh, kalau nak semua senang nak ingat, setiap hari tengok, tampal kat tempat yang selalu kamu nampak hari-hari lalu. Contoh macam dekat sebelah pintu nak keluar rumah tu, sebelum kita pakai kasut pun nak pergi sekolah lepas ni, tengok kejap, lepas tu pergi. InsyaAllah hari-hari boleh ingat lah. Okay? Kita mulakan tengok. Dia soalan topik ni dia tak apa susah sangat, tapi sebenarnya kadang-kadang dia agak mengelirukan, yang tu kita kena jaga-jaga. Okay? Kamu tengok kat sini, yang pertama sekali, tengok soalan dia. Selesaikan persamaan kuadratik. Ini senang. Tapi masalah dia kat sini, dia ada hint dia, tulis jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Kena ingat. Kalau dia bagi tulis jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan, hint dia, dia ada hint dia kat sini. Maksudnya, kamu kena selesaikan dengan menggunakan rumus. Tak boleh buat faktoran biasa. Kena pakai rumus. Tapi, macam mana cara dia? Langkah pertama, kita kena buat dulu persamaan am. Persamaan am. Apa persamaan am? Persamaan am kita buat supaya kita dapatkan A X kuasa 2 campur B X campur C sama dengan kosong. Dah dapat ini, nombor 2, kita kena selesaikan dengan menggunakan rumus. Iaitu X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per dengan 2A. Dan jawapan kita akan dapat 2 jawapan. Okey, itu dia punya hint dia lah. Tapi kaedah dia yang saya cadangkan hanyalah macam biasa, lepas buat soalan am, kaedah dia, kamu guna kalkulator juga. Macam biasa kamu guna kalkulator tu. Bila kamu guna kalkulator, kamu akan dapat jawapan bawah ni dulu. Kita akan isi kat sini dulu. Okey, lepas isi kat sini, baru pergi isi ni. Ini hanya kita isi saja. Tapi tak payahlah kita betul-betul pergi kira sangat. Ini menunjukkan kita faham apa kehendak soalan. Dia nak tengok kita buat rumus. Tapi kadang-kadang bila kita pergi kira square root ni kadang-kadang boleh menyebabkan careless. Lepas tu kita pakai calculator, pergi kat jawapan dulu. Yang ini buat jalan kerja saja. Okey, ini satu kaedah yang dicadangkan lah. Okey. Ini bukan, ini kita panggil dia kaedah menjawab, teknik menjawab saja. Contoh macam soalan ni, kita buat dulu. 3X, X tolak 4 sama dengan 2 tolak X tambah 5. Kita jadikan dia persamaan am dulu. 3X kuasa 2 tolak 12X sama dengan kembang. Tarik 2X. Tarik tambah 10. Tolak X kuasa 2. Tolak 5X. Kumpulkan semua satu bahagian. Jadikan dia sama dengan kosong. Saya akan buat terus. Kuasa 2 dulu. 3 campur 1 jadi 4. Untuk X pula negatif 12 campur 5 negatif 7 tolak 2. Negatif 9. Nombor 10. Macam tu. Kemudian apa kita buat? Kita ambil kalkulator dulu. Ambil kalkulator. Tekan mod macam biasa. Equation. Degree 2 tu. Kemudian masukkan A kita 4. Negatif 9. Dan negatif 10. Okey. Dia nak apa? 3 tempat perpuluhan. Kita pergi dekat bawah ni. Tulis jawapan dulu. X sama dengan 3.066. Dan satu lagi. X sama dengan negatif 0.816. Macam tu. Tengah ni kosong ni saya tinggal apa? Kita buat jalan kerja. Mengikut apa? Sebab dia bagi hint, 3 tempat perpuluhan kita buat pakai formula. Ambil formula. Maksudnya kat sini kita buat X
sama dengan negatif B. Negatif 9 tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC per dengan 2A. Nampak? Okey. Setakat ni pun dah cukup dah sebenarnya. Kan hint dia dah cukup setakat ni dah. Terus. Dia tahu kita dah kira tekan kalkulator dah sebenarnya. Kan? Cuma nak tunjukkan kita faham kaedah dia. Okey? Boleh kan? Itu nombor 1 contoh. Apa ni? Pakai ni. Kalau dia tak bagi benda ni, maksudnya kita boleh buat yang 2 kurungan saja. 2 kurungan maksudnya kita boleh faktor macam biasa. Faktor macam biasa tu maksudnya kalau jawapan kita bila kita tekan kalkulator dapat integer ataupun pecahan yang mudah. Okey? Boleh Okey, tak sangkut Nombor 2. Nombor 2 terus. Diberi ungkapan persamaan kuadratik, ungkapkan, ini pun senang juga, nyatakan hasil tambah dan hasil darab punca bagi persamaan itu, tentukan jenis punca bagi persamaan. Ada 2 bahagian. Yang pertama A kita jadikan dulu persamaan am dia nak. Okey. Jadi X tolak 4 kuasa 2 sama dengan 3, persamaan am kita apa? Kembangkan X kuasa 2 tolak darab 8X campur 16 tolak 3 sama dengan 0. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 8X campur dengan 13 sama dengan 0. Okey. Dah siap yang ni. Untuk A, hasil tambah dan hasil darab. Yang ni ada formula kan. Hasil tambah. Hasil tambah punca. SOR hasil tambah punca nama dia dalam English sum of root kan. Negatif B per A. Hasil darab punca POR sama dengan C per A. Itu formula kita. Jadi kita isi lah. Cerita dia. Yang pertama, negatif B. Nak ambil B. Ni B. Negatif 8. A kita 1. Dapat jawapan kita 8. Simple je. Hasil darab. C. 13 per 1 dapat 13. Habis. Ni kena ingat formula je. Ni senang soalan ni. Okey. Untuk C, tentukan jenis punca. Jenis punca macam mana? Ni jenis punca. Jenis punca ada berapa? Standard dia ada 3. Ini kita panggil jenis punca kan, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC. Kan? Kita bagi lebih besar pada 0. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0. B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil pada 0. Yang ini, 2 punca berbeza, 2 punca sama, tiada punca nyata. Okey? Jadi yang kita buat apa? Kena buatlah B kuasa 2 tolak 4AC. Kita buat B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan negatif 8. Ingat negatif kena letak dalam kurungan, jangan silap nanti. Kuasa 2 tolak 4, A kita 1, C 13. Kita ambil kalkulator, kita akan dapat 64 tolak dengan 4 kali 13. Tak keluar 3. Okey. Dapat negatif 9 kan. Maksudnya apa? Negatif 9 ni adalah lebih kecil pada 0. Jawapan kita, tiada punca nyata. Ni kita panggil dia jenis punca. Okey. Selesai kena ingat. Kalau masuk exam soalan ni kena jawab, kena score lah. Sebab ni senang. Kita pergi seterusnya nombor 3. Saya dapat 12 cikgu. Dapat 12? Macam mana aku kira dapat ni? Ingat lagi sekali. 8 kuasa 2, 64. 4 darab 13. Oh, kau tengok aku tekan kat mana? Kau nampak ada B kat atas? Saya lupa nak clear. Patut dapat jawapan pelik. Okey, sorry. 64 tolak dengan 4 darab 13. Dapat 12. Betul. Ni dapat negatif 9. Dapat 12. Betul kan? 12. Salah 12 maksudnya apa ni? 2 punca
nyata dan berbeza. Dua punca berbeza lah. Okey. Masih ada puan? Salah tekan. Saya pun salah tekan calculator. Tak nampak sangat. Dekat mod. Mod tak clear. Tadi kita buat equation. Mod tak clear. Main tekan je. Keluarlah jawapan yang tadi. Okey. Nombor 3. Tengok. Cari nilai-nilai K atau julat nilai K. Ada dua. Nilai atau julat. Nilai ni kita akan dapat kalau dia sama dengan. Dapat nilai. Julat ni kalau dia ketaksamaan. Lebih besar atau lebih kecil kita akan dapat julat. Okey. Dengan keadaan persamaan ini mempunyai dua punca sama. Sama cerita dia. Persamaan ni betulkan dulu. X kuasa 2 tambah KX tolak K campur 8 sama dengan kosong. Okey. Dua punca sama. Kita pergi buat A. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Dua punca sama. Kan? Masukkan nilai dia. B dia siapa kat sini? A sama dengan 1. B sama dengan K kan? C sama dengan 8 tolak K. Saya susun positif dulu baru negatif kan? Masukkan B kita K kuasa 2 tolak 4. A 1. C 8 tolak K. Sama dengan kosong. Selesaikan kita akan dapat K kuasa 2. Kembang kan? Tolak dengan 32. Campur dengan 4K. Yang ini kita boleh faktor lah pakai kuadratik. Cuma saya terbalik lah. Tapi tak apalah, senang. Iaitu equation degree 2. A kita 1. B 4. C negatif 32. Kita akan dapat X1 4 dan X2 negatif 8. Ini kita punya nilai-nilai dia. Okey. Apa tadi? 4. Okey. Dan negatif 8. Itu A. Dua punca nyata berbeza. Sama tak? Dua punca nyata berbeza untuk B kan? Kalau dua punca nyata berbeza, maksudnya kita akan buat B kuasa 2 tolak 4AC kita lebih besar daripada kosong. Benda ni tak payah ulang sebab kita dah buat tadi. Kita hanya ubah sikit je ni. Nombor-nombor semua pakai nombor yang sama. Tengok. Okey. Yang pertama kita terus buat apa? K kuasa 2 campur 4K tolak 32. Ni saya ambil ni terus kan. Lebih besar pada kosong. Yang ni kena pakai graf. Kena pakai graf. Okey. Graf dia macam mana? Okay. Graf dia kita tengok. A dia positif. Maksudnya graf kita senyum. Okey. Graf senyum. Kat mana dia senyum? Dekat dua tempat. Satu negatif 8 tadi. Buat kat atas dah. Satu lagi 4. Okey. Kemudian lorek kat mana? Lorek kita tengok belakang. Ni. Lebih besar maksudnya atas. Lebih besar maksudnya atas. Lorek kat atas ni. Kita akan dapat jawapan, dua jawapan. Yang pertama, K kita lebih kecil daripada negatif 8 ke kiri. Satu lagi, K kita lebih besar daripada 4. Dua jawapan. Okey. Itu untuk soalan B, iaitu dua punca nyata berbeza. Kan? Okey. Untuk C. Dia kata punca nyata je. Punca nyata dia macam ni. 4AC lebih besar atau sama dengan kosong. Ini punca nyata ni kena ingat. Ini punca nyata. Dia tak ada bagi tahu sama atau beza. Kita ambil dua-dua. Nampak? Itu kena ingat Kamu tengok punca nyata je. Apa benda ni? Kena ingat punca nyata yang ni. Okey, sama tak cerita dia? Sama. K kuasa 2 campur 4K tolak 32 lebih besar atau kosong. Graf pun sama. Cuma beza dia jawapan akhir je. K kita dia ada sama dengan. K kita ada sama dengan 4. Ini beza dia. Sikit je beza dia. Kan? Okey.
Nombor 4. Diberi persamaan kuadratik. Ambil persamaan kuadratik dia. 3x kuasa 2 campur px tolak 8 sama dengan 0. Okey, cari nilai P jika satu daripada punca persamaan itu ialah negatif 2. Kan? Bila dia kata satu pada punca ni macam math semalam. Satu pada punca maksudnya x sama dengan negatif 2. Itu cerita dia. Dah boleh selesai dah. Cari nilai P. Yang pertama untuk A kita terus masukkan saja 3 negatif 2 kuasa 2 campur P negatif 2 tolak 8 sama dengan 0. Kita akan dapat P. Yang ini kita akan dapat 12 tolak 2P tolak 8 sama dengan 0. Negatif 2P sama dengan ni 12 tolak 8 kita akan dapat berapa? 4. 4 bawa sebelah negatif 4. Potong-potong. P dapat 2. Untuk A. Okey. Hasil tambah punca persamaan itu ialah 1/3. Hasil tambah apa formula hasil tambah tadi? Hasil tambah punca sama dengan apa? Negatif B per 2 per A. Negatif B per A per 2A pula. Negatif B per A. Ini untuk hasil tambah punca. Untuk sorba. Jadi hasil tambah punca dia nak 1/3 dia bagi tahu. Negatif B. Negatif P per dengan 3. Dah dapat jawapan kita. Potong-potong je. P sama dengan negatif 1. Okey. Kalau sangkut kamu beritahu terus kan. Terus pergi nombor 5. Oh, saya sesama pula ini ni. Macam mana ni? Diberi bahawa persamaan kita 3hx kuasa 2 tolak 7kx kan. Tambah 3h sama dengan 0. Mempunyai dua punca nyata yang sama. Dua punca nyata yang sama. Maksudnya apa? B kuasa 2 tolak 4ac sama dengan 0. Dia terus dapat. Okey. H dan K adalah positif. Cari nisbah H dan K. Dan selesaikan persamaan tersebut. Bila dia suruh cari nisbah, H nisbah K ni apa kamu kena buat? Kamu kena cari H per K. Ni. Baru dapat nisbah dia. Jadi kita buat yang ni dulu. B kuasa 2. Negatif 7K kuasa 2. Itu B kita. Tolak 4A 3H, C pun 3H. Sama dengan 0. Ini kita akan dapat 49. K kuasa 2. Ini semua ni negatif dah pindah ke sebelah. 4, 3, 3, 36. H kuasa 2. Kita nak apa cari? H per K. Jadi saya akan 49 per 36. H kuasa 2 per K kuasa 2. Bila kita puncakan semua, dapatlah kita punya H per K kita sama dengan 7 per 6. Ini jawapan kita. Oleh sebab itu, jangan lupa tu jawapan pula. H nisbah K adalah sama dengan 7 nisbah 6. Okey. Selesaikan persamaan tersebut. Diselesaikan. Gantikan H dengan K ni. Nisbah dia. Ya. Okey. Sekarang soalan dia suruh selesaikan persamaan tersebut. Dia suruh selesaikan maksudnya kita nak dapatkan nilai X kita kan. Dua punca nyata dan sama. Okey. Kemudian kita terus boleh buat apa? Persamaan serentak dapat sebab H per K kita adalah 7 per 6. Yang kita akan masukkan kat sini, saya akan ambil mana? 3H. Sekejap saya tengok.
Yang ni pada persamaan ni Sekejap saya tengok. Yang ni kalau kita buat ni kita akan dapat apa? 7K sama dengan 6H. 7K sama dengan 6H. Saya boleh ganti kat sini tengok apa jadi. 3H X kuasa 2 tolak dengan 6H X campur dengan 3H sama dengan 0. Semuanya saya keluarkan H. Ada 3H. Faktorkan. Yang tinggal adalah X kuasa 2. Ha? Tu yang 3HX kuasa 2 tolak 6HX. Oh. Cikgu ambil persamaan yang mana cikgu? Ni. Oh. Saya tak ambil H. Sebab saya nampak ada 7K ni senang kita ganti 7K je. Kan? Okey cikgu. 7K ni bila kita ganti senang sikit. Kalau kita ambil H nanti ada pecahan-pecahan pula. Kan? Ya, ni kita faktorkan dapat negatif 2. 2X campur 1 sama dengan 0. Ni mati sebenarnya. 3H pergi sebelah. Yang tinggal X kuasa 2 tolak 2X campur 1 sama dengan 0. Yang ini je faktor dia. Kita akan dapatlah jawapan kita nanti. Jawapan kita akan dapat apa? Tolak. Dapat X sama dengan 1. Macam tu. Ini saya gantikan sebab apa? Saya pilih. Sebab ni dua persamaan ni, kita boleh jadikan K, kita boleh jadikan H. Dua-dua kita boleh jadi. Cuma bila kita tengok persamaan asal dia, K satu je, H ada 2 kali kena ganti. Kita pilih K lah. Kan? Kita dapat. Boleh? Tengok. Boleh cikgu, boleh. Ya. Syafiqah, boleh Syafiqah? Ya. Yang kalau tak faktorkan boleh ke? Tak faktorkan. Ni, tak faktorkan. Masukkan je. Masukkan saja. Masukkan mana? Ni atas saja. Sebab soalan dia bila dia kata soalan dia selesaikan persamaan Syafiqah, maksudnya dia nak nilai X. Selesai tu maksudnya berapa X dia? Soalan dia. Cikgu, kalau saya buat 3, masukkan, kan H tu kan sama dengan 7 kan? H ni? Saya masukkan je. 3 darab 7 tolak 7 darab 6 X. Oh, kau masukkan ni. H ni kan? Dia ini bukan sama dengan Syafiqah. Ini nisbah. Maksudnya H tu kita tak tahu apa nilai dia. K pun kita tak tahu nilai dia. Ni nisbah. Nisbah maksudnya kita hanya ada persamaan ni je. H per K sama dengan 7/6. Maksudnya H bukan 7. K pula bukan 6. Kan? Tapi kalau kau masukkan jawapan sama kan? Jawapan akan dapat sama. Jawapan dia. Boleh. Tapi sebenarnya kalau kau punya nisbah tu adalah bukan nilai dia sebenarnya. Nisbah bukan nilai. Nisbah hanyalah dia punya nisbah lah. Nilai bila kita bahagi H per K dapat ni. Dia bukan H sama dengan 7, K sama dengan 6. Dia tak sama. Okay. Tapi kebetulan lah kalau kau masukkan H ni 7, sini masuk 7, K masuk 6, kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Kan? Sebab kita pakai nisbah. Tapi sebenarnya kalau ikut nisbah, kita tak boleh masuk nilai sebenar dia. Sebab H tu bukan 7 sebenarnya. Mungkin H tu adalah 14 ke, dia tak tahu nilai sebenar berapa H dan K. Cuma yang kita tahu adalah nisbah saja. Okey? Boleh? Tapi kadang-kadang bila kita masuk nilai sebenarnya boleh dia jadi lebih kurang je. Sebab dia mati. Bila kita boleh faktorkan ni, benda yang sama pun kita boleh faktorkan ni. Okey? Boleh Syafiqah? Boleh. Kau masuk nilai tu kan kadang-kadang dapat jawapan yang sama juga. Tak apa. Nombor apa dah? 6.
Nombor 6. Cari julat X bagi X kuasa 2 tolak 7X campur 10 lebih besar pada kosong dan X kuasa 2 tolak 7X lebih kecil pada kosong. Seterusnya selesaikan ketaksamaan ni. Dia suruh buat ni dia ada single, ni ada double equation kat sini kan. Okey, pertama cari julat dulu. Kita buat satu-satu. X kuasa 2 tolak 7X tambah 10 lebih besar pada kosong. Okey. Dalam kadang-kadang kamu ada belajar ni, bila tekan kalkulator, kamu terus dapat jawapan dia sebenarnya. Kamu tengok X dia berapa? 1 negatif 7 kemudian 10. X 5 dan 2. Jadi kita akan dapat X sama dengan 2, X sama dengan 5. Kita akan buat graf. Graf kita senyum kat sini. Dia punya pintasan kita ada 2 nilai. Yang pertama 2, satu lagi 5. Lorek dia kat mana ni? Atas. Kan? Ni jawapan kita akan dapat atas. Okey, kita akan dapat X kita lebih kecil daripada 2 dan X mesti lebih besar pada 5. Untuk yang pertama. Okey, yang kedua pula, X kuasa 2 tolak 7X lebih kecil daripada kosong. Yang ini bila kita faktor macam biasa. Kita faktor keluarkan X ni. Macam tu je faktor dia. Okey. Jadi kita akan dapat X sama dengan kosong atau X sama dengan 7. Tapi graf tetap sama. Kena buat graf senyum juga. Ikut atas. Graf senyum dia maksudnya dia akan duduk dekat kosong dan dia akan duduk dekat 7. Okey. Tapi lorek kat mana? Kat bawah. Ni lorek kat bawah. Lorek kat bawah kat sini dalam. Okey. Dalam kita akan dapat X berada di antara kosong ataupun 7. Okey. Tapi bila dia suruh buat macam ni, cerita dia, dia gabungkan kedua-duanya. Dia kata kat sini, X kuasa 2 tolak 7X. Benda yang sama sebenarnya. Sebenarnya adalah benda yang sama. Kenapa saya kata benda yang sama? Bila dapat soalan 3 macam ni, kamu kena pisahkan yang ini dan yang ini. Dia kena pisahkan 2 orang macam tu. Yang sebelah kiri, bila saya pisahkan, saya keluarkan negatif 10. X kuasa 2 tolak 7X. Ni tengok. Bila macam ni kita kena pusing ke dia. Pusing macam ni, pusing. Pusing. Bila kita pusing dia apa? Simbol tak bertukar. Yang tengah ni yang bertukar. Yang ni lain semua tak. Pusing je. Dia akan dapat X kuasa 2 tolak 7X lebih besar daripada negatif 10 kat sini. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 tolak 7X campur 10. Yang ni nampak? Okey. Yang ni pula, yang ni senang. Yang ni nampak terus yang ni. Jadi maksudnya apa? Maksud dia kat sini, dia suruh combine dah dua-dua tu. Dia suruh combine. Jawapan kita kena combine. Jadi kita akan letak dekat dia punya garis nombor untuk combine. Kita buat tengah-tengah. Yang pertama, saya akan buat kat situ. Kat garis nombor kita, paling kecil nombor kita kosong. Lepas kosong, kita nampak ada nombor 2. Lepas 2 ada nombor 5. Lepas tu ada nombor 7. Okey. Yang pertama, saya tengok kosong dengan 7 dia tengah-tengah. Dia berada di antara kosong dengan 7. Dan titik kita adalah hitam. Kenapa hitam? Sebab apa? Sama dengan. Maksudnya kosong dengan 7 tu termasuk. Okey. Garisan yang kedua pula, dia bagi tahu yang ini X lebih kecil daripada 2. Maksudnya yang ini bulat putih ni dia ke sini. Sampai habis infinity. 5 lebih besar sama. Nampak? Mana jawapan kita? Kita kena ambil tempat yang bertindih tu lah. Ni. Sini dan sini. 2 jawapan. Okey? 2 jawapan saya nak ambil. Tengok. Jadi,
X kita yang ini berada di antara kosong, kosong hitam. Kosong hitam maksudnya kena ambil ni kosong, tapi dua putih. Kan? Dua kita putih kat situ. Okey. Jadi kita kena ambil kat sini dua. Sama kat ni. Ini X kita berada di antara ni 5 dan 7, dua jawapan. Ini kita akan panggil dia, kita boleh kita gabungkan persamaan tu. Boleh? Cuba kamu tengok. Boleh faham ke macam mana nak gabung? Okey. Nombor 7 Nombor 7 dia ada bagi graf kat sini, ada gambar. Rajah di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik negatif 1/3 fx negatif 1/3 kurungan ada x campur p kuasa 2 campur q. Kalau kamu tengok yang ini yang dalam ni adalah bentuk vertex. Dalam ni adalah bentuk vertex tu kan. Okey. Garis Y adalah tangent kepada lengkung itu. Punca-punca bagi fx sama dengan kosong. Nampak? Punca adalah apa? Pintasan x dia ni punca. Punca. Ini punca. Okey, jadi jawapan A kita terus dapat. Punca-punca apa? 3 dan 7. Macam tu je jawab. Nilai P dan nilai Q. Nilai P dan nilai Q. Okey. Nilai P kita adalah paksi simetri. Biasanya paksi simetri yang kita masukkan. Okey, tapi kita kena expand dulu bagi nampak sini. Saya expand. Bila saya expand persamaan ni, dia akan jadi negatif 1/3 X campur P kuasa 2 tolak yang ni belakang ni yang bahaya ni. 1/3 Q. Tu kena jaga. Okey. Jadi daripada persamaan ni yang bila dah expand, yang ini tak ada masalah. Kita keluarkan akan jadi X sama dengan negatif P. Ini apa? Paksi simetri. Okey. Yang belakang ni adalah, ini kena ingat. Yang ni adalah nilai maksimum. Paksi simetri macam mana nak ambil? Paksi simetri kita ambil tengah-tengah ni. Purata lah. 3 campur 7 bahagi 2. Dapatlah 5. Okey, ditulis pertama. X sama dengan 5 paksi simetri. X sama dengan negatif P. Jadi, negatif P sama dengan 5. P sama dengan negatif 5. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Nilai maksimum. Maksimum kita 4. Kan? Y sama dengan 4. Y sama dengan negatif 1/3 Q. Ini maksimum. Okey. Ini samakan akan dapat negatif 1/3 Q sama dengan 4. Jadi Q sama dengan negatif 12. Itu cerita dia. Nampak? Kita jadikan macam ni dulu. Persamaan paksi simetri. Bonus. Dia bonus. C tu bonus dah. Apa persamaan paksi simetri kita dapat tadi? X sama dengan 5. Macam tu. Okey. Kemudian, julat nilai X apabila Fx positif. Okey, Fx positif kat mana? Tengok Fx positif. Kosong kat sini. Sebab positif ni dalam ni. Ini kita panggil dia Fx positif. Lebih besar pada kosong. Jadi apa jawapan kita? Jawapan kita untuk D adalah maksud kita X kita berada di antara 3 dan 7. Itu julat nilai X. Apabila Fx kita positif. Kan? Okey. Teruskan.
Boleh Sangkut nak tanya Nombor 8. Rajah di sebelah menunjukkan graf. Okay, saya ambil graf dulu. Fx sama dengan X kuasa 2 campur Bx campur C. Okay, dengan keadaan B dan C adalah pemalar. Kan? Okay. Nilai B dan nilai C. Nilai B dan nilai C. Okay, B dan nilai C. Ini kita boleh gunakan persamaan kita ada punca. Nampak? Punca kita adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Nampak punca kita? Okay. Bila jadi macam ni, kita boleh letak dalam kurungan. X tolak 2, X tolak 6. Nampak? Bila kita kembangkan, kita akan dapat persamaan. X kuasa 2 tolak 8X campur 12. Dan sekarang, benda ni kita dah boleh bandingkan. Jadi ini juga adalah dia punya equation kita sebenarnya. Nampak? Ini kita bandingkan dengan Fx sama dengan X kuasa 2 campur Bx campur C. Oleh sebab itu kita akan dapat B sama dengan negatif 8, C dapat 12. Ini sebab dia bagi punca. Tak perlu kita buat bentuk betek. Okey, ini cara dia. Koordinat titik minimum. Koordinat titik minimum senang je. Bila dapat punca, kalau ada punca senang. Kalau ada punca maksudnya benda pertama kita boleh dapat paksi simetri dia senang. X dia sama dengan apa? X kita akan dapat sama dengan 2 campur 6 bahagi 2. Ini campur kiri kanan dapat 4. Ini dapat kita punya paksi simetri. Ambil X ni masuk dalam Y. Masukkan dalam Y. Jadi kita akan dapat Y kita sama dengan 4 ni. Jadi Y kuasa 2, 4 kuasa 2 tolak 8 kali 4 campur 12. Jadi kita akan dapat, nanti saya lupa tekan ni lagi. Sekejap. 4 kuasa 2 tolak 8 kali 4 campur 12. Saya akan dapat negatif 4. Betul tak? Yes. Logik kan? Okay. Kelabu. Jadi koordinat kita akan dapat 4 negatif 4. Ini kita panggil koordinat apa? Titik minimum. Okay. C julat nilai X apabila Fx negatif. Macam tadi. Fx negatif. Tengok dekat ni. Negatif maksudnya bawah. Kosong. Okay. Jadi dapatlah julat kita X berada di antara 2 dan 6. Okay. D pula. Nilai maksimum apabila graf itu dipantulkan pada paksi X. Jom kita pantulkan dia pada paksi X. Pantulkan. Sup paksi X. Jadi dia akan jadi macam ni. Nampak? Okay. Apa jadi dengan titik dia tadi? Tadi koordinat kita kat sini adalah 4 negatif 4. Jadi paksi simetri tak berubah. Masih lagi 4. Cuma negatif 4 bila pantul ke atas dia akan jadi 4. Itu je beza dia kat sini kan. Jadi soalan dia, nilai maksimum apabila graf itu dipantulkan pada paksi X. Kan? Bila dipantulkan paksi X kita akan dapatlah nilai maksimum kita sama dengan 4. Okey. Jadi kamu kena tolong tengok tu saya sebab lagi sekali saya punya laptop saya dia punya skrin dia gelap. Okey. Kalau nampak beritahu Kita masuk nombor 9 dah. Okey. Boleh clear Sebuah bot menuju ke timur sejauh 24 km ke timur. Ke timur maksudnya kanan lah. Kan? Bot menuju ke timur. Sejauh 24 km.
arus 3 km sejam. Ini soalan apa ni? Perjalanan pergi dan balik mengambil masa 6 jam. Okey. Had laju bot dalam kilometer sejam jika bot itu mengekalkan had laju sekata. Had laju bot itu dalam kilometer sejam jika bot itu mengekalkan had laju sekata. Kejap Mana soalan had laju ada ke sini ni? Okey. Dia bagi apa? Had laju. Jadi kalau ikut persamaan biasa, had laju sama dengan jarak per dengan masa. Ada gambar ke tak ada gambar? Ya. Kalau ikut sini maksudnya jarak yang dia lalui adalah jarak dia sama dengan 24 km darab 2. Kenapa darab 2? Sebab cerita dia perjalanan pergi dan balik. Jadi 48 km. Kan? Yang mana arus dia 3 km sejam. Maksudnya arus menghala ke kanan. Masa dia pergi, arus tolong. Masa balik, arus lawan arus. Okey, masa dia ambil sama dengan 6 jam. Jadi hal laju dia, kan semudah itu. Okay. Cikgu, tapi hal laju sasaran bahagi masa. Itulah. Tak, saya tengok cerita dia, kita dapat laju dia, nanti kena buat hal laju paduan dia. Kan? Kita kan macam tu je, tak ada kaitan dengan kuadratik pun. Cuba kamu tengok jawapan berapa? Puan, ada buku Puan? Saya jawapan dia 9 km per jam. 9 km per jam. 48 bahagi 6, 8. Dalam kira dia pun memang tak logik tu. Puan. Cikgu jap saya snap jawapan hantar kat cikgu. Jawapan dia apa? Saya tak nampak lah Puan. Saya punya saya punya laptop gelap. Dia buat yang 24 km tu pergi, dia bahagi dengan kalau lawan arus kan dia tolak. Dia buat V tolak 3 dengan 24 per V tambah 3. Okey. Faham. Okey. Jadi kita anggap kan, anggapan maksudnya arah ke kanan ni adalah positif. Kan, arah ke kanan positif. Maksud je kita, had laju masa pergi adalah V, sebab arus dia 3 juga, maksudnya dia akan tambah 3. Okey, tapi masa dia pergi ni, masa dia balik, V tolak 3. Yang kita nak cari adalah V. Kan? Jadi dia kata kat situ, yang pertama, masa dia pergi tu, perjalanan pergi dan balik bagi masa 6 jam. Kejap, 6 jam tu pergi dan balik ke
pergi saja 6 jam, balik 6 jam. Jangan pergi dan Pergi dan balik. balik 6. Maksudnya Pergi 3 jam, dan 3 jam. balik 6. 3 jam, 3 jam. V campur 3 sama dengan betul ke ni dia buat ni? Dua puluh empat masa dia jawapan dia 8 ke? Ni, tak apa. Jawapan dia lepas nanti dapat persamaan kuadratik, lepas tu dapat punca dia negatif 1 dengan 9. So jawapan dia 9. 9. Laju dia kejap, saya nak tengok dia punya ni. Okey, balik. Dia pakai cuba kau tengok jawapan dia. 6 jam ni dia tak pakai kan? Pakai tak 6 jam? Saya rasa tak pakai 6 jam ni. Dia pakai dia buat 24 per Per 6. V tolak 3 tambah 24 per V tambah 3 sama dengan 6. Sama dengan 6. Oh, time dia kekalkan time. Jadi nanti equation dia akan jadi 24 per V tambah 3 sama dengan 24 per V tolak 3. Ya. Tu time dia patutnya time tu. Dia hilangkan time tu. Tak ikut tapi dia tetap sama dengan 6. Apa nanti kalau ikutkan persamaan tu dia kalau ikutkan darab silang tau tapi dia punya bawah dia V tolak 3 darab dengan V tambah 3. Saya pun tak faham tu. Oh, kejap.
Patutnya dia kena jumpa lah. 2 ekor tu kena jumpa. Bukan macam ni. Tak apa. Kita KIV dulu. Nanti aku pergi masa ni. Saya tengok. Nanti saya tengok semula saya buat. Ya? Saya buat balik. Tahap laju kan. Tengok. Sebab hal laju dia berbeza ni. Hal laju sekata. Hal laju boat ni. Hal laju sekata. Hal laju sama. Masa dan jarak kekal. Nanti kita tengok kejap. Biar dulu. Kita dah nombor 10 kan. Pergi nombor 10 dulu. Sebuah buku purba Cina iaitu Jiu Zhang Xuanshu. Yang bermaksud 9 bab mengenai seni matematik. Mengandungi masalah berikut. Tinggi sebuah pintu. Ini tahun bila punya soalan ni. Buku purba. Tinggi sebuah pintu bentuk segi empat tepat. Ialah 6.8 unit lebih daripada lebarnya. Tu. Okey. Panjang dua bucu bertentangan ialah 100 unit. Ini okey lah. Jadi kat sini dia punya apa? Tinggi dia adalah 6.8 lebih dari lebar. Kata lebar kita ni X. Tinggi dia adalah X campur 6.8. Okey. Yang mana panjang antara bucu bertentangan. Ni ya. Penjuru lah ni. Penjuru ni 100. Yang ini kita akan dapati wujudnya satu segitiga bersudut tegak. Jadi kita boleh buat dah cerita dia pasal apa ni kita panggil dia? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Okey. Kita akan dapat formula kita 100 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 campur X campur 6.8 kuasa 2. Sebab formula Pythagoras adalah A, B, C. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Okey. Bila kita kembangkan lah. Kembang kat sini kita akan dapat sini. Saya biar je 100 kuasa 2 ni. Sama dengan X kuasa 2. Saya nak kembang yang ni dulu kan. Tambah dengan X kuasa 2 campur dengan 6.8 kali 2. 13.6 X kemudian campur dengan 6.8 kuasa 2. Saya biar dulu kan. Okey, jadi kita akan dapat kat sini jadikan kuadratik kosong. 2X kuasa 2 campur 13.6X tolak ni tolak ni. Kuasa 2 tolak dengan 100 kan. Negatif berapa tu? 953.76. Okey. Jadi kita akan dapat kat sini kuadratik. Kita faturlah tengok. Degree 2 13.6 dan negatif 9953.76. Ya, saya salah tekan ke? Kenapa dia keluar make error ni? 2 13.6. Boleh.
Saya dah tekan tadi. 67.23. Jadi X sama dengan 67.23 unit. Okey. Boleh? Ada masalah juga laptop saya gelap ni. Okey. Nombor 11. Rajah di sebelah menunjukkan keratan rentas sebuah longkang yang mengelilingi sebuah rumah. Kan? Jika bentuk longkang itu diwakili oleh persamaan kuadratik bentuk longkang. Y sama dengan 1/5 X kuasa 2 tolak 24X campur 700. Okey. Cari lebar bukaan longkang itu. Lebar bukaan maksudnya ni lah. Panjang ni. Antara X ke X. Kita boleh buat itu lebih kurang cerita dia. Okey. Jadi kamu boleh faktor ni. Bila faktor ni kamu akan dapat dua punca. Dua punca ni jarak antara dua punca tu adalah kita punya lebar bukaan longkang tu. Jadi kita anggap jadikan dia sebagai graf ni. Macam tu. Ini adalah paksi X kita. Kan? Jadi saya tu jadikan dia kuadratik tadi. Kita terus faktorkan A 1/5. 50-70 itu. Berapa? 50-70. X 50, X 70. Jadi kita dapat jawapan kita, lebar dia. Oleh sebab itu, lebar longkang sama dengan 70 tolak 50 sama dengan 20 unit. 20 Okey, unit dia tak bagi sini. Jadi kita tulis 20 unit je lah. Okey. Kedalaman minimum longkang itu dalam dia. Yang ni kita kena dapatkan apa? Titik minimum kita. Titik minimum kita. Jadi macam mana dapat titik minimum? Kita akan dapatkan sini 50, 70 ni. Kita akan dapat dia punya apa ni? Paksi simetri dia kita dapat. Jadi B paksi simetri adalah X sama dengan 50 campur dengan 70/2. Dapat 60. Okey, masukkan 60 ke dalam Y. Kita akan dapat Y kita. Ni equation, saya akan pakai equation lah, senang kan. Equation, type je ni. 1/5 X kuasa 2 tolak 24 X campur 700. Okey, kan? Equation, calculation. X kita sama dengan 60. Dapat negatif 20. Kan? Saya masukkan. Cikgu macam mana cikgu kira pakai kalkulator tu? Kalkulator kejap saya. Pakai kalkulator kita pakai equation ni. Ni dekat kalkulator ni kita type saja equation ni. Equation yang Y jangan type ni X ni. Type je 1/5 X kuasa 2 kita type lah alpha X. Kuasa 2. Tolak 24 alpha X. Ni tambah 700. Itu equation kita lah. Kan? Kemudian kita tekan calculate. Bila kamu tekan calculate tu, dia akan tanya berapa X. Tadi saya dah masukkan. X saya tadi adalah apa? 60. Tekan sama dengan. Kan? Dia bagi jawapan. Okey? Itu kalau equation tu kadang-kadang bila kita buat graf ni banyak pakai. Buat graf kita nak masuk nilai X banyak kali. Banyak kali nak masuk. Tekan calculate, tekan calculate saja. Kalau kita nak gantikan banyak-banyak kali nombor, panjanglah cerita dia. Kan? Ataupun satu equation yang panjang. Nanti kalau kita nak masukkan, nak tekan calculator satu-satu kan. Lagi senang kita guna equation. Okey. Dapat Y dia adalah negatif 20. Jadi dia tanya kedalaman minimum longkang itu. Jadi kedalaman minimum adalah sama dengan 20 unit. Jangan letak negatif lah. Dalam maksudnya negatif lah. Unit. Okey. Okey.
Nombor 12. Pergerakan bola besi dilontarkan oleh Krishna dalam satu pertandingan diwakili oleh graf fungsi kuadratik seperti dalam rajah sebelah. Kan? Dia ada titik tu. Ini maksudnya titik apa? Maksimum dia kan? Okey. Bola besi itu dilontar pada ketinggian 2 meter dan laluannya melalui titik maksimum 32.5. Kan? Okey. Ungkapkan persamaan laluan bola besi itu dalam bentuk, dia nak dalam bentuk Y sama dengan A, X tolak H, kuasa 2 campur dengan K. Okey. Kat sini kamu kena ingat, sistem dia simple je. Yang ini dan yang ini datangnya daripada titik dia. Datangnya daripada titik dia. Okey. Manakala dia punya pintasan Y. Pintasan Y C dia. Ni pintasan Y dia. Iaitu C sama dengan 2 tu. Ini akan digunakan untuk mendapatkan A. Itu cerita dia. Okey. Macam mana nak buat? Jadi pertama, kita akan dapat paksi simetri senang lah. Nampak? Dia akan dapat Y sama dengan A. Ini X. 3 bila masuk ke dalam, dia akan jadi apa? Negatif 3. Jadi terus kita buat X tolak 3 kuasa 2 campur dengan yang K ni belakang turun ambil je. Dia kita panggil dia untuk titik nilai maksimum yang ni. Okey. Tapi apa yang belum? A belum. A tu nak cari A, kita kena gunakan apa? C. Pintasan Y. Apa koordinat pintasan Y ni? 0,2. Masukkan. 2 A 0 tolak 3 kuasa 2 campur 2.5. Sini kita akan dapat A 9. 9A. Yang ini 2 tolak dengan apa ni? 2 tolak dengan 2.5 dapat negatif 0.5. Jadi A sama dengan negatif 0.5 per 9. Kita akan dapat sama dengan negatif 1 per 18. Itu A. Okay? Dapatlah persamaan kita. Y sama dengan negatif 1 per 18. X tolak 3 kuasa 2 campur 2.5. Okey. Itu jawapan A kan. B. Cari jarak mengufuk maksimum bagi lontaran yang dilakukan Krishna dalam meter. Jarak mengufuk maksimum. Jarak mengufuk dia macam ni. Ni, sini. Jarak mengufuk. Okey. Kalau kita tengok macam mana nak buat jarak mengufuk dia daripada 2 tu kan. Jadi kita tengoklah. Yang ini kalau kamu tengok cerita dia, daripada kosong ni kan, dia akan jadi berapa kat sini. Ini kita gunakan sistem senangnya sebab bila kat tengah ni kita panggil dia paksi simetri. Jadi benda ni akan jadi simetri sebenarnya. Kiri dan kanan ni akan jadi simetri. Kalau sini 3, jadi jarak ni adalah 3. Nampak? Kalau belah sini pun dia akan jadi apa? 3 juga. Nampak? Jarak mengufuk dia berapa? Jarak mengufuk maksimum adalah sama dengan bukan. Sebab dia baling kat sini. Bola dia jatuh ke sini. Ya, saya tengok. Betul. Tak boleh pakai ni Kita kena dapatkan punca juga. Bawah ni. Sebab ni tanah. Dia tengok jarak mengufuk dia, maksudnya kena ambil daripada kaki Krishna ni sampai sini. Ni tak boleh pakai ni. Ini jarak yang kat sini je. Atas angin. Silap. Jadi kena ambil dia punya punca lah.
Punca dia kita kena buat dekat Y sama dengan 0. Kita akan dapat jawapan kita untuk Y sama dengan 0 kat situ. Koordinat kita akan ambil ni. Okey. Y sama 0. Pintasan X kita adalah, ambil kalkulator je. -1/18 X tolak 3 kuasa 2 campur 2.5 sama dengan 0. Ambil kalkulator kan. Yang pertama saya akan pindahkan ni -2.5 sebelah kemudian darab dengan 18. -18 Kita akan dapat 45. Jadi X tolak 3 kuasa 2 sama dengan 45. Okey, jadi X tolak 3 sama dengan punca kuasa 2, 45. Jadi jawapan akan dapat X sama dengan punca kuasa 2, 45 campur 3. Dapat jawapan kita. .71. Ini dia punya jarak maksimum untuk Krishna baling peluru tu. Sebab dia kira daripada apa? Daripada paksi Y ni ke tanah. Okey? Cuba tengok kejap. Ada soalan ke? Saya nak off kejap saya punya ni laptop saya. Jam.